Mubtadi, Surah Al-Mulk. Kami gembira memperkenalkan kepada anda program bacaan Al-Quran Waqaf Ibtida Al-Mulk. Mubtadi. Mubtadi ini ialah program bacaan Surah Al-Mulk mengikut hukum tajwid yang betul, menekankan kepada cara memberhentikan iaitu waqaf dan memulakan iaitu ibtida bacaan pada tempat-tempat yang tiada tanda waqaf. Program ini dibina menggunakan reka bentuk instructional model ADDI. Kenapa mubtadi? Ramai dalam kalangan pembaca Al-Quran yang kekurangan nafas untuk menyempurnakan bacaan. Maka mubtadi memperkenalkan blok warna hijau dan blok warna merah sebagai tanda untuk waqaf dan ibtida bacaan. Dan begitu juga terdapat kekeliruan dalam menetapkan tempat yang sesuai untuk melakukan waqaf. Di samping kelemahan dalam mengenal pasti maksud tanda-tanda bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Begitu juga kepayahan untuk mendapatkan Al-Quran yang bertajwid. Maka dengan panduan yang diberikan dalam video ini akan memberikan panduan kepada pembaca untuk membaca Al-Quran daripada surah Al-Mulk dengan betul. Matlamat mubtadi. Pertamanya ialah agar pembaca dapat mengenal tempat waqaf dan ibtida yang tiada tanda waqaf di dalam surah Al-Mulk. Yang keduanya, agar pembaca surah Al-Mulk dengan betul dan bertajwid mengikut panduan yang diberikan. Yang ketiganya, agar pembaca dapat membudayakan bacaan surah Al-Mulk di mana-mana mereka berada. Kandungan mubtadi terdiri daripada kompas Al-Mulk, kelebihan surah, terjemahan surah, panduan penggunaan, dan contoh bacaan. Surah Al-Mulk mengandungi 30 ayat, mempunyai 4 nama surah. Merupakan surah yang ke-67 dalam turutan Al-Quran dan surah yang pertama dalam juzuk yang ke-29. Kelebihan surah Al-Mulk. Hadis Rasulullah SAW menyatakan daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW tidak akan tidur sehinggalah baginda membacakan Alif Lam Mim Tanzil, iaitu surah As-Sajdah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Manakala hadis yang kedua yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya terdapat satu surah di dalam Al-Quran yang mengandungi 30 ayat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang melaziminya sehingga dia diampunkan dosa-dosanya, dan ia ialah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Panduan waqaf dan ibtida. Panduan ini hanya digunakan pada tempat-tempat yang tiada tanda waqaf yang sedia ada di dalam mushaf. Ia merupakan penentuan tempat-tempat waqaf dan ibtida yang berpandukan sumber-sumber yang mu'tabar. Manakala waqaf dan juga ibtida mengandungi warna yang telah pun ditetapkan. Mubtadi memperkenalkan blok berwarna untuk panduan waqaf dan ibtida. Pertamanya ialah blok yang berwarna hijau. Cara bacaannya ialah berhentilah, iaitu waqaf pada akhir kalimah yang berwarna hijau
dan memulakan bacaan ibtidak dengan mengulang pada awal kalimah yang berwarna hijau. Sebagai contoh, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Seterusnya ialah blok berwarna merah muda. Bagaimanakah cara membacanya? Hendaklah pembaca berhenti, iaitu waqaf pada akhir kalimah yang berwarna merah muda dan memulakan bacaan iaitu ibtidak dengan tanpa mengulang pada awal kalimah yang berwarna merah muda. Sebagai contoh, قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Mubtadi akan menyenaraikan beberapa ayat daripada surah Al-Mulk yang memerlukan pembaca mengetahui tempat waqaf dan ibtidak. Mari kita mulakan. Ayat kelima. Di dalam ayat ini terdapat satu tanda waqaf iaitu sad lam ya seperti di dalam bulatan. Artinya pembaca digalakkan untuk menyambung bacaannya. Baik, bagaimana menyambung bacaannya? Terdapat tanda ataupun blok yang berwarna hijau di mana pembaca harus memberhentikan bacaannya pada kalimah lisyayatini dan mengulang semula bacaannya pada kalimah waja'alnaha. Sebagai contoh, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Ulang semula pada kalimah وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Yang memberi maksud, dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Ayat yang ke-9. Terdapat blok yang berwarna merah muda, menandakan pembaca harus berhenti pada kalimah syai' dan kemudian teruskan bacaannya pada kalimah in antum. Sebagai contoh bacaannya, قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Sambungkan terus. إن أنتم إلا في ضلال كبير. Maknanya, mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran. Lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, wahai orang yang mendakwa menjadi Rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Ayat ke-15. Terdapat satu tanda
waqaf di sini iaitu sad lam ya, sebagaimana yang terdapat di dalam bulatan. Bermakna pembaca digalakkan untuk menyambung bacaannya. Jadi bagaimanakah untuk menyambung bacaannya? Baik, terdapat satu blok yang berwarna hijau di mana pembaca harus berhenti pada kalimah manakibiha, kemudian memulakan bacaan pada kalimah famshu. Sebagai contoh bacaannya, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Sambung ataupun ulang pada kalimah famshu. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Yang memberi makna, dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Ayat ke-22. Terdapat blok yang berwarna hijau di mana pembaca harus berhenti bacaannya pada kalimah sawiyya dan menyambung kembali bacaannya pada kalimah ammai. Sebagai contoh bacaannya, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyya. Ulang balik kalimah ammai. أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Yang memberi makna, maka adakah orang yang berjalan melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh tersungkur di atas mukanya, boleh mendapat hidayat, ataupun orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata. Ayat ke-27. Terdapat blok yang berwarna hijau di mana pembaca harus memberhentikan bacaannya pada kalimah kafaru. Kemudian mengulang semula bacaannya bermula pada kalimah si'at. Sebagai contoh bacaannya, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Ulang semula pada kalimah si'at. si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Yang memberi makna, kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-28. Terdapat blok yang berwarna hijau di mana pembaca harus memberhentikan bacaannya pada kalimah aw-rahimana dan memulakan kembali bacaannya pada kalimah yang sama aw-rahimana. Sebagai contoh bacaannya, qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Ulang semula pada kalimah tersebut, aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Yang memberi makna, tanyalah wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana fikiran kamu jika Allah binasakan daku dan orang-orang yang bersama-sama denganku
sebagaimana yang kamu harap-harapkan, atau dia memberikan rahmat kepada kami sehingga kami dapat mengalahkan kamu. Maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir daripada azab siksa yang tidak terperi sakitnya? Berikut dinyatakan kembali ayat-ayat yang telah kita pelajari sebentar tadi. Ayat kelima, ayat ke-9, ayat ke-15, ayat ke-22, ayat ke-27 dan ayat ke-28. Sebagai aktiviti pengukuhan, pembaca boleh mempraktikkan bacaan masing-masing bersama dengan rakan-rakan, kemudian memperdengarkan ataupun tasmik bacaan tersebut kepada guru. Sebagai rujukan, pembaca boleh melayari dua laman ini untuk mengemaskan lagi bacaan masing-masing. Sekian dari Mubtadi'. Mudah-mudahan pembaca dapat mengetahui waqaf dan ibtida' dalam surah Al-Mulk. Sekian, terima kasih.